Ya, Shalom dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. 弟兄姐妹，大家平安。 Ya, benar kita sudah memasuki Rabu terakhir di bulan November. 我们已经在进入最后的星期三，在我们这个11 Sebentar 月份， lagi kita masuk bulan 12. 再过不久我们就会进入第12月份。 Sebenarnya tanggal 1 Desember sudah ada Natal di gereja kita. 其实，在我们教会12月1号已经有圣诞节了。 Ya, jadi waktu berlalu sedemikian cepat. 时间过得很快， Ya, sepertinya baru saja persiapan Natal, ini mau persiapan Natal lagi. 好像我们刚刚要准备圣诞节，现在就要准备圣诞节 Ya, 了。 kita bersyukurlah ya Tuhan memberikan kita kesehatan yang baik untuk merayakan Natal. 我们感谢上帝给我们有健康的身体来庆祝圣诞节。 Ya, baik kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. 还没有默想上帝的话语，我们一同祷告。 Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami rindu firman Tuhan menolong kami mengerti kehendak yang daripada Tuhan, sehingga kami boleh menaati firman Tuhan. Berilah penghiburan, kekuatan yang daripada Engkau. Kami berdoa Allah Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kami, membimbing kami di dalam segala kebenaran yang seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan tolong pimpin kedua hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan, sehingga memberkati setiap kami yang mendengarkan. Saya berdoa dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tema yang akan kita renungkan pada malam hari ini adalah Speak Lord, I'm listening. 今天我们要默想的主题就是求主说话，我正在聆听。 Berbicaralah Tuhan, aku sedang mendengarkan. 求主说话，我正在聆听。 Ya, Yeremia 33 ayat 3. Yeremia 33 ayat 3, firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. 在耶利米书33章30节，你求告我，我就应允你，并将你所不知的又大又难的事指示你。 Saya baca sekali lagi, Bapak Ibu Saudara perhatikan ayat firman Tuhan ini baik-baik. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. 再次求你求告我，我就应允你，并将你所不知道又大又难的事指示你。 Pada saat saya hendak mengisi formulir pendaftaran untuk pergi sekolah teologi ya, 当我想要这个填写要申请上圣学业的这个申请单的时候， sesungguhnya pada saat itu saya masih ragu-ragu, benarkah Tuhan memanggil saya menjadi hamba Tuhan? 其实那个时候我还是很怀疑，上帝是不是真的要我去当他的仆人？ Ya, di tengah-tengah pergumulan yang demikian, 在我在挣扎当中， selesai makan malam. 当晚餐吃完之后， Baru selesai makan malam, cekuan saya. 我刚吃晚餐的时候，我开始打嗝。 Ya, ketika saya cekuan, saya minum air. Biasa kan cekuan minum air. 我们一般来说打嗝就是要喝水，我就是喝水。 Tetapi masalahnya ketika minum banyak air, masih cekukan. 问题是当我喝很多水的时候，还是打嗝。 Ya, saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara pernah nggak alami demikian. 不知道弟兄姐妹是不是有经历过这样的经验？ habis makan ataupun tiba-tiba cekuan minum air nggak sembuh-sembuh. 我们吃完饭就是打嗝，好像喝水还是打嗝。 Ya, saya masih ingat waktu kecil mama saya atau orang tua saya katakan coba hitung 7 kali. 1, 2 sampai 7 kali juga cekuan. 我记得当小的时候，如果打嗝的话，妈妈就是跟我说要喝7次的水，那么喝了7次还是打嗝。 Ya, Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kondisi yang 在 demikian, 这样的情况当中呢， saya saat hendak mengisi formulir 我 pendaftaran, 很想填写这个申请单。 ya sepertinya ada suara di hati saya yang berkata, 好像在我的心里有一则的声音告诉我， berdoalah kepada Tuhan. 要向上帝祷告。 Ketika doamu belum selesai, 当你祷告还没有祷告完的时候， cekuanmu sudah sembuh.
你的打嗝已经 好 Ketika 了。 mendengar suara hati demikian, saya langsung berdoa. 当我听到这样的声音的时候，我直接 Ya, 祷告。 sambil ketika saya berdoa, 当我祷告的时候， ya benar belum sampai amin, cekuan sudah sembuh. 还没有阿明的时候，这个打嗝已经停 Ya, 下来了。 ini sepertinya sesuatu yang sungguh indah bagi saya pada waktu itu. 那个时候对我来说，这个是很美妙的事情。 Sehingga dengan yakin dan tanpa ragu saya mengisi formulir pendaftaran. 所以我很深信，毫不犹豫的直接填写这个申请单。 Bapak Ibu Saudara, pernahkah 弟兄姐妹，你是否曾经 ada suara hati di dalam hatimu? 在你的心里面有一个声音呢？ Baik itu di dalam Anda menenangkan diri ataupun Anda sedang berdoa. 在你平静的时候，或是在你祷告的时候， Sesungguhnya seringkali Tuhan mau berbicara kepada kita. 其实那时候，上帝常常要对我们说话。 Hanya saja kadangkala kita tidak peka dan tidak siap untuk menerimanya. 只是有时候我们没有这个敏锐的心，我们也没有预备好要接受这个声音。 Kita tahu Tuhan punya banyak cara untuk menjawab doa kita. 我们知道上帝有很多的方法来应允我们 Tuhan 的祷 punya 告。 banyak cara untuk menyatakan kehendaknya bagi kita. 上帝有很多的方法要把他的旨意告诉 Yang 我们。 seringkali kita dengar, Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui pembacaan firman 我 Tuhan. 们常常知道的，上帝透过这个圣经来对我们说话。 Tuhan juga sesungguhnya bisa berbicara kepada kita melalui pimpinan Roh Kudus. 上帝也是可以透过圣灵的带领来告诉我们。 Tuhan bisa berbicara kepada kita ketika kita mendengar sesuatu, mengerti kehendak Tuhan, adakah damai sejahtera di hati kita atau tidak. 当我们的心里感到平安的时候，上帝也是可以透过我们的平安告诉我们。 Tuhan juga bisa berbicara kepada kita melalui orang lain kepada 上帝也 kita. 是可以借着别人，或是透过别人来向我们说话， Atau melalui peristiwa-peristiwa tertentu. 或是透过所发生的事情。 Dengan kata lain, begitu banyak cara Tuhan berbicara kepada kita. 换句话说，上帝可以用很多的方法来跟我们说 Dan 话。 malam hari ini secara khusus kita akan belajar 今天晚上我们要学习， untuk mendengar suara Tuhan yang lembut di dalam hati kita. 要听在我们的心里一个很温柔的心，上帝的话 Waktu 语。 kita berdoa ataupun waktu kita bersaat teduh menenangkan diri. 当我们祷告的时候，或是在我们平静来默想、来灵修的时候， Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan di dalam perjanjian lama, 弟兄姐妹，如果我们注意在旧约的时候， para hamba-hamba Tuhan juga selalu mencari kehendak daripada Tuhan. 上帝的仆人也是寻找上帝的旨意。 Para imam mempergunakan Urim dan Tumim untuk mencari kehendak Tuhan. 祭司们他们都是用这个武林还有土名来寻找上帝的旨意。 Untuk mengetahui apakah Tuhan menghendaki melakukannya atau tidak. 他们用这个工具来了解上帝是不是要做，还愿意还是不愿意做。 Raja Daud sebelum pergi berperang, dia juga selalu mencari kehendak Tuhan melalui doa. 大卫王当他还没有去打仗的时候，他也是寻找上帝的旨意，透过祷告。 1 Samuel 23 ayat 2 sampai 4. 撒母耳记上第23章2到4 Ini 节， berbicara tentang Daud mendengar bahwa kota Kehila sedang diserang oleh orang Filistin. 这个说到有关于大卫听到这个基隐拉被非利士的人所攻击， Daud mencari kehendak Tuhan untuk bagaimana meresponi orang Filistin tersebut. 大卫寻找上帝的旨意，要如何回应这个非利士的人。 Ya, saya akan bacakan cukup panjang pakai bahasa Indonesia saja. Bapak Ibu Saudara memperhatikannya. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus pergi mengalahkan orang Filistin itu? Tuhan menjawab kepada Daud, pergilah kalahkan orang Filistin itu dan selamatkan Kehila. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ketahuilah sedang di Yehuda saja kita merasa terancam. Terlebih lagi jika kita pergi ke Kehila untuk memerangi barisan orang Filistin itu. Maka bertanya pula lah Daud kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab kepadanya, pergilah segera ke Kehila, sebab akulah yang menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Jadi Bapak Ibu Saudara, Ibu bisa memperhatikan dengan baik-baik sebelum Daud pergi berperang. 弟兄姐妹可以注意到，当大卫王还没有去打仗的时候， Dia berdoa kepada Tuhan 他向上帝祷告， dan mendengar suara Tuhan dengan jelas 他很清楚的听到上帝的声音， untuk pergi berperang. 要去打仗。
Namun masih saja orang-orang di sekitarnya seakan-akan menghalangi. 但是还是在他的周围的人还是阻止他 Di dalam kondisi demikian, Daud kembali mencari Tuhan. 在这样的情况，大卫又回来去寻找上帝 Dan Tuhan menyatakan bahwa pergilah untuk berperang. 然后上帝跟他说去打仗 Bapak Ibu Saudara, ini terjadi bukan hanya satu kali. 这个不只是一次的发生 Bahkan hampir setiap kali Daud pergi berperang, Daud terlebih dahulu berdoa mencari kehendak Tuhan. 甚至每次大卫要去打仗的时候，他每次都是来寻找上帝。 2 Samuel 5 ayat 23 sampai 25. 撒母耳记下在第5章23到25节， Di sini berbicara tentang perang lain melawan bangsa Filistin. 这个在说其他的战争来对付非利士的人。 Daud kembali datang ke hadapan Tuhan. 大卫又回到上帝的面前， Dan yang luar biasanya, Tuhan mengajari Daud bagaimana strategi berperang. 这个更奇妙的，上帝来教导大卫这个战争的策略。 Nah, mari saya akan bacakan di dalam ayat ini. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan mengadakan penyerbuan di lembah itu, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Nah, Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik-baik di dalam nas firman Tuhan ini. 我们要更仔细来注意这段的经文。 Ketika Daud berdoa kepada Tuhan, 当大卫向上帝祷告的时候， Tuhan bukan hanya sekedar menjawab boleh berperang atau tidak boleh 上 berperang, 帝不只是回答说可以打仗还是不可以打仗， tapi bahkan memberitahu strategi berperang bagaimana mengalahkan Filistin. 但是上帝也告诉大卫说如何打仗的策略，要来攻击这个非利士的人。 Maka dengan demikian, cara Daud mencari kehendak Tuhan berbeda dengan imam mempergunakan tumim dan urim. 这就大卫寻找上帝的方法，跟那一些大祭司们寻找上帝的方法是不一样。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， Daud adalah orang yang berkenan kepada Tuhan, 大卫是上帝所喜悦的人， yang selalu berbicara kepada Allah. 是上帝向上帝 Maka 向 bukan 上帝说 tidak 话的人。 mungkin latihan rohani ini membuat dia mengerti kehendak Tuhan dengan begitu jelasnya. 所以这样的属灵训练可以让他很清楚的听到 Di 上帝的 dalam 声音。 perjanjian lama banyak tokoh-tokoh Alkitab yang bisa berbicara langsung dengan Allah dua arah, bukan hanya satu arah. 在旧约里面有很多的人物可以直接两方面可以与上帝沟通。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐 di 妹， dalam perjanjian baru 在新约里面， juga Rasul Petrus mengalami kondisi yang sama. 使徒彼得也是同样经历同样的 Ketika 事 dia 情。 berdoa, 当他祷告的时候， dia mendapat penglihatan yang daripada Tuhan. 他可以得到从上帝而来的意象， Ya, khususnya tentang makanan yang tidak halal. 尤其是那些不洁净的食物。 Sesungguhnya yang ingin Tuhan nyatakan kepada Petrus adalah 其实上帝要表明给彼得的， supaya Petrus juga melayani bangsa-bangsa lain selain daripada bangsa Yahudi. 要让彼得除了要去服侍那个犹太的人， Karena- 要服侍其他的 Karena 人。 kita tahu Rasul Petrus selama ini hanya melayani orang-orang Yahudi. 因为我们知道这一来，彼得只是为那一些犹太的人服侍， Sedangkan Rasul Paulus adalah rasul untuk orang-orang non-Yahudi. 其实使徒彼得就是要为那一些非犹太人所服侍的 Nah, 人。 di dalam doa dan penglihatan itulah 在这个意象里面， Petrus mengetahui kehendak daripada 彼 Tuhan 得知道上帝的旨意， untuk melayani orang-orang non-Yahudi. 要去服侍那一些非犹太人。 Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat beberapa tokoh-tokoh Alkitab ini, mereka di dalam doa mendengar suara Tuhan. 弟兄姐妹，我们可以从这个圣经的人物上，他们可以直接听到上帝的声音。 Menjadi pertanyaan bagi kita adalah, 成为我们的问题是， apakah hamba-hamba Tuhan di luar daripada Alkitab, mereka juga bisa mengalami kondisi yang sama? 是不是在圣经时代以外的上帝的仆人，他们可以经历到同样的事情吗？ Apakah Allah masih bisa berbicara kepada umatnya melalui doa? 是不是上帝可以向他的子民透过祷告跟他们说话吗？ Seorang penginjil terbesar abad ke-20 bernama Billy Graham. 一个
很有名的20世纪的传道家 Pada- 戈培里， Pada saat awal pelayanan dia, 当他开始服侍的时候， dia bergumul tentang otoritas daripada Alkitab. 他在圣经的权威做了一个挣扎。 Sehingga ketika dia berdoa di sebuah hutan di 当他 California, 在一个加州的森林里面祷告的时候， dia mendengar suara Tuhan berbicara di dalam hatinya begitu jelas. 他听到上帝在他的心里面很清楚的跟他 Dia 说话， mengingatkan bahwa Alkitab adalah firman Allah yang sepenuhnya benar. 在那里他很清楚的，他知道圣经就是真正的上帝的话语。 Pengalaman inilah mengubah seluruh kehidupannya dan menjadi dasar yang kuat di dalam pelayanan untuk menjangkau jutaan orang. 这样的经历改变了他的生命，要成为他服侍牢固的根基，来得到更多的生命。 Seorang pengkhotbah Pentakosta yang terkenal bernama Smith Wigglesworth 有一个五行教会传道人很有名的，就是史密斯。 ketika dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, 当他很虔诚的向上帝祷告， dia mendengar Tuhan berbicara kepadanya untuk berdoa bagi orang-orang sakit secara spesifik. 他听到上帝的说话，为那一些生病的人详细的祷告。 Oleh sebab itulah banyak mujizat yang terjadi oleh karena ketaatannya pada suara Tuhan. 因为他是顺从祷告中上帝的声音，所以发生了许许多多的神迹。 Seorang pelayan Tuhan wanita bernama Corrie ten Boom 一位妇女，名字叫克里特人， yang menyelamatkan banyak orang Yahudi pada zaman atau pada selama Holocaust atau rejim Nazi Jerman waktu itu, 她就是在屠杀期间帮助了许许多多的犹太人。 yang mana Hitler bermaksud untuk membinasakan orang-orang Yahudi di Eropa. 就是希特勒他在欧洲要屠灭许多的犹太人。 Dia memberikan kesaksian bahwa Tuhan sering berbicara kepadanya saat ia berdoa di penjara. 他做了见证，就是当他在监牢的时候，上帝常常安慰他。 Dia mendengar Tuhan memberinya penghiburan, 他听到上帝给他安慰， memberikan sebuah janji keselamatan 给他了救赎的应许， dan arahan untuk tetap setia di dalam 以及 penderitaan. 在苦难中保持忠诚的方向。 Sehingga dia berkata sebuah kalimat, 所以他说了一句话： di tengah kegelapan, 在黑暗当中， aku mendengar Tuhan berkata, 我听到上帝说话， aku akan membawamu keluar dari sini 我会带领你离开这个地 dan 方， menggunakan hidupmu untuk memberitakan kasihku kepada dunia. 用你的生命向世界传扬我的爱。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐 kalau 妹 kita，melihat kesaksian-kesaksian ini ada sesuatu kesaksian yang nyata. 如果我们看这样的见证，就是一个真实的见证。 Mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar 他 biasa. 们就是上帝大大使用的仆人。 Seorang misionaris yang terkenal bernama Hudson Taylor 有一位很有名的宣教士，就是戴德森， yang melayani di Tiongkok. 他在中国服侍。 Dia mendengar suara Tuhan ketika dia berdoa 当他祷告的时候，听到上帝的声音， tentang kebutuhan untuk menyerahkan hidupnya sepenuhnya bagi pelayanan. 就是将自己的生命奉献给施工的需要。 Pada saat dia berdoa, 当他祷告的时候， dia mendengar Tuhan berkata kepadanya untuk mempercayainya. 听到上帝对他说话，要相信他，要 Oleh 相信 sebab 他。 itulah dia membangun atau mendirikan sebuah badan misi untuk menyelamatkan jutaan orang di Tiongkok. 所以他建造了一个工会，也就是要拯救许许多中国的人。 Mother Teresa, 特丽莎修女， seorang pelayan Tuhan yang juga melayani orang-orang miskin di Kalkuta, India. 一位在印度加尔各答来服侍那些穷人。 Dia juga pernah berbagi pengalaman mendengar suara Tuhan saat dia berdoa. 他也是曾经做见证，当他祷告的时候，听到上帝的话语。 Dalam satu momen pribadinya, 当他在这个个别的时刻 dia 的时候， mendengar Tuhan berkata untuk meninggalkan kehidupannya di biara dan melayani mereka yang paling terabaikan. 他就是听到上帝的声音，要他离开这个羞涩院，为那一些被忽略的人来服侍。 Mother Teresa mengungkapkan, 特丽莎修女她说了一句话： aku mendengar Yesus berkata dalam hatiku, 我在我的心里听到耶稣对我说， aku haus. 我渴了。 Dan itu adalah panggilan untuk memberikan seluruh hidupku untuk melayani mereka yang haus akan kasih. 这个一个呼召要我去侍奉
那一些渴望爱的人， Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kesaksian-kesaksian ini menunjukkan bahwa Tuhan berbicara secara nyata kepada mereka yang berdoa sungguh-sungguh kepada Dia. 这个证明上帝真实对那一些真正寻找他的人说话。 Sesungguhnya kisah ini menginspirasi kehidupan kita 其实这一些见证都要激励我们，要勉励我们， untuk memiliki iman dan keyakinan bahwa Tuhan tetap bisa berbicara bagi kita sampai saat sekarang ini. 直到现在，上帝还是会直接对我们说话。 Asal kita mau dengan penuh iman dan tulus mencari Dia. 只要我们要充满信心来寻找他。 Namun sebagai batasan kita untuk mengerti kehendak daripada Tuhan, 所以在我们的限制来了解上帝的旨意， maka ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara 几 terkasih. 个要点要告诉弟兄姐妹们。 Beberapa hal penting yang dapat kita lakukan untuk meresponi dengan benar dan bijaksana suara hati kita. 要如何正确的回应上帝在我们的心里所说的话？ Yang pertama, 第一点 dengarkanlah dengan hati yang tunduk. 就是要用谦卑的心来聆听。 Ketika kita sudah mendengarkannya, 当我们听到了声音， jangan terburu-buru mengambil tindakan. 不要急急忙忙的来回应， Luangkan waktu untuk mendengarkan sepenuhnya apa yang Tuhan sampaikan. 要挪出时间，要真正的聆听上帝要告诉我们的。 Mari kita biarkan suaranya bekerja di dalam hati kita dan hati kita tetap terbuka, peka terhadap suaranya. 让我们的心敞开，一直的敞开，对他的旨意有一个敏锐的心。 Hal yang kedua, 第二点， ketika kita mendengar suara Tuhan, 当我们听到上帝的声音 kita 的时 juga 候， harus belajar ujilah suara Tuhan itu melalui firman Tuhan. 要用圣经，要用上帝的话语来试验、来应验这个声音。 Pastikan bahwa apa yang Anda dengar selaras dengan ajaran dan prinsip Alkitab. 要确认你听到的声音跟上帝所教导 Kalau 的原则 suara 同样。 hatimu bertentangan dengan isi firman Tuhan, maka jelas itu bukan daripada Tuhan. 如果你的心声跟这个圣经是相反、是相对的，那就是肯定不是上帝的声 Yang 音。 ketiga, 第三点， catatlah apa yang Anda dengar. 当你听到的，你要记下来； Tuliskan apa yang Anda rasakan. 你感受到的，你写下来； Atau apapun yang engkau pahami pada 或 waktu 是 itu. 那个时候你所了解的，你要写下 Hal 来。 ini membantu Anda merenungkan lebih lanjut untuk mengenali pola Tuhan berbicara kepada Anda. 这个是可以帮助你更了解上帝对你说话的图示的旨意。 Kemudian yang keempat, 然后第四点， berdoalah untuk meminta peneguhan. 祷告恳求确定， Sama seperti Raja Daud tadi. 就好像刚刚大卫王， Ketika dia sudah pertama sekali berdoa, 当他第一次祷告的时候， tetapi orang-orang yang lain sepertinya mempengaruhi supaya jangan pergi, 当其他的人来阻止他不要去， dia mohon peneguhan di dalam doa kepada 然 Tuhan. 后再一次的向上帝做确认， Nah, ini sesuatu hal yang penting juga untuk kita ketahui. 这个是对我们来说也是很重要。 Kemudian yang 然 kelima, 后第五点， Anda juga bisa belajar untuk mendiskusikan kepada para pemimpin-pemimpin rohani atau hamba-hamba Tuhan yang ada. 以属灵的领导或是以传道牧师，可以跟他们讨论， Ya, supaya kalian juga bisa bagaimana mendiskusikan akan kondisi ini. 要如何可以跟他们一起讨论这样的情况。 Dan yang keenam, 然后第六点， taat pada apa yang Tuhan sudah katakan. 上帝已经跟你说的，要顺服上帝 Jika 的 Anda 话语。 yakin itu adalah suara daripada 如 Tuhan, 果确认那个是上帝的声音， maka tidak ada jalan lain Anda harus menaatinya. 没有别的方法了，你必须要去顺服。 Tindakan ketaatan ini adalah bukti iman kita kepada Tuhan. 我们的顺服就是对上帝信心的证明。 Dan yang ketujuh, 第七点， bersiaplah untuk melakukan perubahan. 为这个改变做预备。 Ketika Tuhan berbicara, 当上帝说话了， seringkali Dia memanggil kita untuk keluar daripada zona nyaman, 他常常叫我们要走出这个舒适的这个范围， menjalankan sesuatu untuk menuntut iman, yang menuntut iman. 要做出一些事情，按照信心来做出一些事情。 Sama seperti saya yang sudah mengerti kehendak
kehendak daripada Tuhan 就好像我已经了解上帝的 untuk 旨意， pergi sekolah teologi, 要去读神学， maka kehidupan saya berubah 180 derajat. 我的生命会180度的改变， Dari seorang pengusaha komputer 从一个做电脑生意的人 menjadi seorang mahasiswa teologi. 变成一个读神学院的大学生 Nah, ini juga harus belajar untuk kita berani melangkah mengadakan perubahan. 啊，这个是要叫我们要有一个勇气来做一个改 Dan 变。 yang terakhir, 然后最后一点， tetaplah berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. 保持与上帝团契，与上帝向上帝祷告。 Ketika kita sudah mendengar suara Tuhan dengan jelas, 当我们很清楚的听到上帝的 tetap 声音 jaga 了， hubungan kita dengan inti dengan Allah. 我们要保持与上帝有一个密切的关系， Teruslah berbicara kepada 要 Tuhan 不断的向上帝说话， dan menenangkan dirilah untuk mendengar suara Tuhan. 然后我们要保持宁静我们的心，要聆听他的声音。 Sekalipun Tuhan tidak selalu berbicara kepada kita, 虽然有上帝常常没有听我们的声音， tetapi percayalah Tuhan pada saat kita paling membutuhkan, Dia akan berbicara kepada kita. 但是要相信，当我们最需要的时候，他会回应我们 Hanya saja seringkali fokus kita terlalu banyak. 啊。但是有时候我们的专注点太多了， Kebutuhan kita terlalu banyak. 我们的需求太多了， Sehingga membuat kita tidak bisa fokus untuk mencari kehendak Tuhan. 让我们不再有一个专注来寻找他。 Ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹 sebagai penutup, 啊，做一个结束。 ketika Tuhan berbicara, 当上帝说话的时候， itu adalah momen yang sungguh indah dan penuh kasih karunia. 那个是很美妙、很美好，并充满恩典的时刻。 Janganlah kita mengabaikannya, 不要忽略它， sambutlah dengan ucapan syukur, 以感恩的心来领受、来迎 dengan 接， kerendahan hati dan kesediaan untuk menaatinya. 用谦卑的心来准备、来顺服它。 Karena ketaatan kita adalah bentuk penghormatan tertinggi kita kepada Tuhan. 因为顺服是我们对上帝最高的敬意。 Saudara-saudari yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， luangkanlah waktumu setiap hari 每一天都要挪出时间， di dalam doa dan keheningan. 在一个宁静的地方祷告， Mintalah Tuhan berbicara kepada engkau 恳求上帝向你说话， dan siapkanlah hatimu untuk mendengar suara 并预 Tuhan. 备你的心来聆听上帝的 Ya 声 Tuhan 音。 Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. 愿耶稣祝福弟兄姐妹们， Mari kita berdoa. 我们一同祷告。 Bapa, terima kasih hambamu sudah berhenti berkata-kata, tapi biarlah firman Tuhan yang dengarkan memberkati setiap kami yang mendengarkannya. Terpujilah Engkau Bapa kekal selamanya. Kami bersyukur berdoa dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.